kita ni jahiliah ke? Bukan. Tapi kita ambil apa? Bibit-bibit, ekor-ekor tu ada. Jadi nak ubah macam mana? Kalau Nabi boleh ubah seluruh jahiliah, jadi kita nak ubah yang sikit-sikit ni sepatutnya lagi mudah. Tapi kita kata susah. Orang tak mau dengar. Mesti ada something wrong. Kita tak ikut jalan dia. Jalan dia apa sebenarnya? Al-Quran lah. Kita bagi sana alasan, itu alasan. Al-Quran jawapannya. Jadi kita yang tak buat sungguh-sungguh. Jadi pada zaman Nabi, bukan zaman Nabi, pada perjanjian Hudaibiyah tu, disebabkan mereka menolak apa yang Rasulullah nak tulis. Ketika Rasulullah bawa jemaah mereka nak masuk ke dalam Mekah untuk buat umrah tu, mereka menyekat, mereka menghalang. Allah kata itu ialah al-hamiyah. Sedangkan Islam dah hapuskan. Tapi sebab masih ada lagi, Allah gelar mereka orang yang memiliki al-hamiyatal jahiliyah. Tapi mafhum mukhalafah dia pula, ataupun bukan mafhum mukhalafah lah, di sebaliknya pula, bagi orang beriman, Allah anugerahkan kepadanya ketenangan, as-sakinah. Jadi apa kita nak faham maksud as-sakinah kat sini? Dia lawan kepada hamiyatal jahiliyah. Hamiyatal jahiliyah ialah sifat sombong tadi, menolak kebenaran. Jadi apa maksud sakinah? Ketenangan. Ketenangan untuk menerima kebenaran. Nak menerima kebenaran ini bukan mudah. Sebab tu anugerah yang terbesar Allah bagi ialah bila Allah lapangkan dada seseorang untuk menerima Islam seluruhnya. Cuba tengok dalam surah 39. Ayat yang ke-22. Surah 39 ayat 22. Muka surat 461. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afaman syaraha Allahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min zikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Apakah orang yang ia dibukakan hatinya oleh Allah untuk apa? Menerima Islam ini. Jadi Islam datang menghapuskan apa? Jahiliyah tadi. Kita kena faham konsep dia. Islam datang ketika itu zamannya zaman jahiliyah. Jadi orang yang Allah buka hatinya menerima Islam, iaitu dengan meninggalkan jahiliyah itu, lalu dia mendapat cahaya daripada Tuhannya. Sama tak dengan orang yang hatinya keras membatu, ataupun hatinya yang ada apa tadi? Hamiyah tadi tu, kesombongan tadi. Maka celakalah mereka yang hatinya telah keras membatu untuk mengingati Allah. Mereka itu di dalam kesesatan yang nyata. Jadi isi pokoknya ataupun pokoknya ialah perkataan kulub tu, hati. Sakinah ini, ketenangan ini dalam Quran banyak ayat Allah cerita. Tapi satu je ayat yang Allah kata sakinah itu tempat dia di mana? Di hati. Dia tak ada tempat lain. Cuba tengok dalam surah-surah lain. Contohnya dalam surah 9 ayat 26. 9 ayat 26.
9 ayat 26. Sama tak ayatnya dengan ayat yang kita belajar hari ini? Depan dia tu. 9 ayat 26 muka surat 190. Jadi Allah kata apa? Summa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin. Sama je ayat tadi. Ayat tadi Allah kata apa? Idh ja'alal ladzina kafaru fi qulubihimul hamiyata hamiyatal jahiliyah fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin. Jadi kat sini Allah kata apa? Kemudian dalam ayat ini pula Allah menurunkan ke atasnya sakinatahu ala rasulih, ketenangan ke atas rasulnya, wa alal mu'minin, dan ke atas orang-orang yang beriman. Ayat lebih kurang juga, cumanya dalam surah tadi yang kita belajar Allah ada sebut tentang fi qulubihim. Untuk orang-orang yang ingkar Allah tanamkan apa? Al-hamiyah. Untuk orang-orang yang beriman dan juga Rasulnya Allah tanamkan apa dalam hati mereka? As-sakinah. Jadi hati ni isu yang sangat besar untuk dipelihara. Dan hati ni tempat untuk siapa yang mendatangkan was-was? Syaitan. Kita baca dalam surah An-Nas di hujung sekali dalam Al-Quran. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang mencipta dan memerintah sekalian manusia. Siapa Rabbin Nas itu? Malikin Nas, raja bagi seluruh manusia. Siapa dia? Ilahin Nas, Tuhan yang diabdikan diri oleh manusia. Min syarril waswasil khannas, minta perlindungan kepada Allah daripada apa dia? Waswas, syaitan yang tenggelam timbul, sekejap ada sekejap tak ada tu. Alladzi yuwaswisu fi sudur, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang meniupkan was-was itu dalam hati, dalam dada tu hatilah manusia. Jadi syaitan dia nak tiupkan apa? Was-was, rasa gelisah, rasa sombong. Tapi Allah nak tanamkan apa? Sakinah. Cuma apa maksud sakinah? Ketenangan kat sini, dia bukan tenang, tenang orang ni apa-apa pun tenang. Sakinah maksudnya ialah macam kita tengok tadi surah 39, iaitu menerima Al-Quran ini, menerima Islam ini seluruhnya. Itu maksud sakinah. Jangan kita sakinah tu kita tafsir sendiri. Jadi apa maksud sakinah? Menerima Islam, menerima Al-Quran. Sebab tu ketika Rasulullah tanda tangan tu buat perjanjian, Rasulullah tulis nama Bismillahirrahmanirrahim, mereka tak boleh terima. Itu je isu dia. Jadi itu pentingnya hati manusia. Baik, buka balik surah 48 tadi. Jadi seterusnya, apa kesan bila manusia tu dalam jiwanya ada al-hamiyah, dan apa pula kesan bagi jiwa yang dalam hatinya adalah sakinah? Apa tu sakinah tadi? Menerima Islam seluruhnya, terima dengan baik. Bukan mesti tenang tu dia tak ada rasa cemas, bukan. Maksud sakinah tu ialah, kita tulis sikit catatan, menerima Islam tu maksudnya Al-Quran lah. Sebab Islam berdiri di atas Al-Quran seluruhnya. Nak bawa Al-Quran seluruhnya bukan senang, tapi bila Allah bagi ketenangan untuk terima, kesannya ialah takwa. Tengok Allah kata apa lepas tu.
wa alzamahum kalimatat taqwa. Dan disebabkan hati mereka itu ada ketenangan, iaitu menerima Islam, menerima Al-Quran seluruhnya. Wa alzamahum kalimatat taqwa, dan Allah mewajibkan, Allah memastikan bagi mereka itu apa dia? Kalimatat taqwa, iaitu kalimah takwa. Apa maksud takwa? Kita pernah bincang dulu. Ini semua istilah dalam Al-Quran. Jadi sebolehnya kita kena ingat makna-makna dia ni. Hari ni kita belajar tiga. Satu, al-hamiyah. Apa dia al-hamiyah? Kesombongan menolak apa? Kebenaran. Itu hamiyah. Kesombongan menolak kebenaran. Quran dah datang dah, tak mau juga. Nak ambil di pinggir-pinggir sahaja ke? Itu ada al-hamiyah. Lawan dia apa dia? As-sakinah. Sakinah tu dari segi bahasa, ketenangan, tenang. Tetapi yang dimaksudkan Al-Quran, sakinah apa dia? Menerima Al-Quran ini dengan hati yang besar, sempurna keseluruhannya. Dan kemudian bila Al-Quran itu ada dalam jiwa seorang manusia dan hatinya menjadi tenang, Allah akan menganugerahkan kepadanya ialah at-taqwa. Jadi sekarang at-taqwa pula. Apa dia taqwa? Apa dia? At-taqwa itu ialah memelihara. At-taqwa itu apa dia? Memelihara. Kita tiap-tiap minggu, petang pula, nanti hari ni hari Jumaat, kita akan diingatkan tentang takwa lagi. Ini saya padam. Kita kena ingat maksud takwa ni, insya-Allah. Kalau tidak dalam definisi Arab dia ni, kita paling-paling kita faham mafhum dia. Baik, cuba baca sama-sama. At-taqwa an taj'ala bainaka wa baina azabillah wiqayatan. At-taqwa an taj'ala bainaka wa baina azabillah wiqayatan. Jadi takwa ialah bahawa engkau menjadikan di antara dirimu dan azab Allah akan perlindungan. Cuba baca, bahawa engkau menjadikan di antara dirimu dan azab Allah akan perlindungan. Jadi takwa ni, kalau kita terjemah paling ringkas sekalipun, kita ambil kalimah ni, wiqayah. Iaitu apa dia wiqayah? Perlindungan. Tapi perlindungan daripada apa? Azab Allah. Itu maksud takwa. Iaitu apa dia? Anugerah yang Allah nak bagi supaya kita terpelihara daripada azab Allah. Baik. Sekali kita tanya apa itu takwa? Paling ringkas jawapan kita apa? Takwa perlindungan daripada
azab Allah. Sebab tu bila kita akan jawab apa dia takwa, buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang larang, itu tujuan dia untuk apa? Nak melindungi diri kita daripada azab Allah lah. Itu tujuan dia. Tapi buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang itu sumbernya apa? Al-Quran. Jawapannya ialah Al-Quran. Sebab tu tadi Allah kata, siapa yang hatinya sakinah. Apa maksud sakinah? Tenang tu maksudnya adalah dengan menerima Al-Quran seluruhnya. Hatinya tenang untuk terima Al-Quran. Lepas Allah akan bagi dia apa? Takwa. Allah akan jadikan dirinya, hidupnya itu adalah di atas kalimah takwa. Iaitu la ilaha illallah, nak pelihara dirinya sampai dia mati. Dan disebabkan itulah Allah kata, mereka tu sangat berhak untuk menjadi orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa jawapannya ialah terima Al-Quran ni, sakinah. Sebab tu kita selalu sebut, tugas kita apa dia? Tugas kita dua. Tugas kita apa dia? Yang basic dia. Belajar dan mengajarkan Quran. Itu asas. Tak boleh selain daripada itu sebagai benda yang paling atas lagi. Belajar Al-Quran untuk diri kita, mengajar Al-Quran kepada orang lain sebagai amalan muslih kita kepada yang lain. Soleh untuk belajar Quran. Macam sahabat-sahabat pergi haji, pergi umrah, itu untuk amalan diri dia. Tapi balik daripada Hudaibiyah, apa mereka buat? Terus pergi membenteras Yahudi kan? Kita bincang sebelum ni. Itulah semua jalan-jalan apa? Takwa. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima, dan adalah Allah terhadap tiap-tiap sesuatu adalah yang maha mengetahui. Okey. Jadi ayat-ayat ini yang kita belajar ni adalah sambung. Allah terangkan lagi apa yang berlaku pada perjanjian Hudaibiyah. Di saat mereka nak menandatangani, nak tengok ayat Quran, Nabi nak tulis bismillah pun tak mau terima. Jadi kalau kita pun sama juga, kita belajar bismillahirrahmanirrahim daripada kita kecil kita hafal. Apa maksud bismillah? Maksud ar-Rahman? Apa maksud ar-Rahim? Biar kita belajar sungguh-sungguh. Takut kita sebut bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, tapi perbuatan kita tak sama macam apa kita sebut. Seolah-olah macam kita menolak. Itulah antara ibrah yang kita boleh ambil daripada al-hamiyah, iaitu menolak. Menolak apa dia? Kebenaran. Jadi tugas kita mudah-mudahan Allah mudahkan untuk mempelajari Al-Quran ini supaya kita menjadi orang yang Allah anugerahkan apa? As-Sakinah. Nama Sakinah ni bukan tenang. Tenang dia lain macam lah sekarang. Apa rahsia tenang kau tu? Dia kata apa? Sekarang aku banyak berzikir, satu hari 10,000 kali dia zikir. Tengok apa takrif sakinah dalam Quran. Ialah menerima Al-Quran. Jadi first kali, benda yang paling asas sekali ialah menerima Al-Quran itu. Benda itulah menjadi asas kepada kerosakan orang-orang musyrik Mekah, iaitu dia menolak Al-Quran. Wallahu a'lam. Itu yang sempat kita bincangkan pada hari ini. Macam mana? Bahawa engkau antaj'ala, bahawa engkau menjadi